Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita teruskan dengan topik yang seterusnya ialah 1.2 mikroorganisma berfaedah. Okey, sebelum kita belajar topik ni, kita kena tengok standard pembelajaran. Okey, standard pembelajaran kita ada dua, okey, iaitu 1.2.1. Okey, 1.2.1 mewajarkan aplikasi mikroorganisma berfaedah dalam kehidupan. Okey, 1.2.2 menjana idea potensi kegunaan dalam bioteknologi dan kelestarian alam. Okey, jadi apa yang kita nak belajar hari ini ialah kegunaan lah mikroorganisma, sama ada dia memberi kesan baik atau tidak baik dalam kehidupan kita seharian lah. Okey. Okey, setakat ni yang baru masuk, Dian boleh dengar suara cikgu? Dian okey? Suara cikgu boleh dengar? Boleh. Okey. Okey, pengenalan. Okey, kita pergi kepada peranan mikroorganisma dalam kehidupan seharian. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, mikroorganisma hidup semua bahagian biosfera yang memiliki cecair, okey, termasuk okey, tanah tanih, mata air panas, dasar lautan, okey, atmosfera, batu bata, okey, dan juga di dalam kerak bumi. Okey, cikgu nak minta respon sikit. Okey, kamu tulis dalam chat tu. Okey, apa yang dimasukkan dengan biosfera? Ingat lagi tak? Okey, saya nak kamu cuba. Betul atau salah tak ada isu kat sini. Okey, saya nak kamu type. Okey, apa yang dimasukkan dengan biosfera? Okey, type kat ruang chat. Boleh? Sarah, Rabiatul, Dian. Okay, saya nak kamu type. Okey, apa yang dimasukkan dengan biosfera? Okey, cikgu bagi masa. Saya nak kamu type. Baru saya nak tengok kamu respon. Okay, apa yang dimasukkan dengan biosfera tu? Senyap ni. Boleh? Faham? Okey? Okey. Faham tak masuk biosfera? Sebenarnya kamu dah belajar masa kamu low form dulu. Okey, apa dia tu? Okey, kalau kita sebut biosfera ni sebenarnya kita merujuk kepada kesemua ekosistem global. Okey, ekosistem global lah. Okey, jadi kalau kita tengok, okey, biasanya biosfera ni merujuk kepada zon kehidupan di bumi yang merupakan suatu sistem yang tertutup, okey, dan berterusan. Okey, itu yang dimasukkan dengan biosfera. Okey, pernah dengar tak ayat biosfera ni? Pernah dengar tak? Boleh respon kat cikgu, jangan senyap. Pernah. Pernah okey. Pernah, okey, tapi lupa maksud. Okey, kamu boleh okey. Jadi kamu kena ingat bila orang tanya besok, saya risau nanti bila orang tanya tentang biosfera, kamu tak faham apa yang dimasukkan dengan biosfera Jadi biosfera ni kalau kita rujuk dia ialah kesemua ekosistem global. Okey, jadi dia biasanya dia akan merujuk kepada kehidupan di bumi lah. Okey, jadi semua ekosistem tu, okey, yang kita kenali dia sebagai biosfera. Okey. Okey, jadi ni yang cikgu tu senarai kat sini ni adalah antara contoh-contoh lah. Tanah tanih, okey, mata air panas, okey, dasar lautan, okey, atmosfera, okey, dan sebagainya lah kat bahagian bawah ni. Okey, semuanya ada peranan, okey, ada mikroorganisma Okey, kita tengok slide yang seterusnya, okey. Okey, mikroorganisma sangat penting kepada
kehidupan. Okey, sebab yang pertama sekali dia akan menjalankan proses pengitaran semula nutrien okey di dalam ekosistem kerana ia bertindak sebagai pereput. Okey, bahan pereput Okey, jadi maknanya kalau kita tengok cuba bayangkan kalau banyak pokok tumbang dia tidak bereput. Okey, apa akan jadi? Apa akan jadi pada hutan tu kalau pokok tu tumbang atau kita katakan haiwan-haiwan ni banyak mati di atas jalan raya, apa yang akan berlaku kalau tiadanya bantuan mikroorganisma? Apa akan berlaku? Bumi akan sesak. Jelas tak ni? Faham? Jadi maksudnya kat sini kalau kita tengok kat sini itu faktor utama pereputan tu dia sangat penting. Sebab apa? Dia akan menukarkan benda-benda yang kompleks tadi menjadi benda-benda ringkas. Jadi bila benda ringkas ni atau diuraikan kepada bentuk-bentuk yang komponen atau juzuk-juzuk yang lebih kecil, jadi dia mudah digunakan oleh organisma yang lain. Itu penting. Bagi proses pereputan. Kemudian yang seterusnya kalau kita tengok setengah mikroorganisma berupaya mengikat ia juga merupakan sebahagian yang penting kepada kita nitrogen. Jadi kalau kita tengok kat sini apa yang penting kat sini ialah kita nitrogen. Kita nitrogen ni nitrogen ni kita boleh jumpa kat mana? Kalau cikgu sebut nitrogen ni kita boleh jumpa kat mana nitrogen ni? Boleh respon kat cikgu tak? Komponen yang paling banyak dalam dekat bahagian mana nitrogen ni? Jangan senyap. Kena respon sikit dengan cikgu. Nitrogen ni selalu kita jumpa kat bahagian mana? Boleh respon kat cikgu? Tak apa, jangan takut buat silap. Sambil-sambil tu kau ulang kaji sikit. Kilang, okey. Yang lain? Roberto dah respon, yang lain? Dian? Siapa lagi tadi? Iman cikgu tengok baru masuk tadi. Sarah? Jadi kalau kita tengok ni slow awal pagi ni agak slow sikit kamu kalau kita tengok nitrogen ni, kalau kita tengok komponen yang banyak yang kita jumpa ialah di dalam udara. Setuju? Setuju atau tidak? Dalam udara banyak nitrogen kan? Ingat balik? Betul. Jadi kalau kita tengok kat sini, fungsi nitrogen ni sebenarnya penting sebab dia akan membekalkan nitrat kepada tumbuh-tumbuhan. Itu antara contoh kegunaan kita nitrogen. Jadi seterusnya kalau kita tengok mikrob digunakan oleh ahli bioteknologi baik dalam penyediaan makanan dan juga mahupun dalam teknologi moden yang berasaskan kejuruteraan genetik. Jadi ini antara contoh kalau kita tengok kegunaan bagi proses-proses yang dijalankan oleh mikroorganisma. Cikgu biasanya tak berapa, cikgu lebih suka gunakan ayat mikrob sebab dia lebih ringkas lah berbanding dengan mikroorganisma. Jadi cikgu pernah beritahu maklumkan dekat kamu dulu, mikroorganisma ke atau mikrob dia adalah benda yang sama. Itu adalah kita nitrogen. Bagi yang seterusnya ialah kalau kita tengok kejuruteraan genetik ni, kita fokuskan kepada mikropatogen. Patogen boleh bagi cikgu contoh-contoh kumpulan mikroskop mikrob patogen. Kita baru belajar pada minggu lepas. Kumpulan mana yang kita kenali sebagai patogen? Apa dia contoh dia? Kita ada kat sini 3, 4. Seorang satu. Ambil seorang satu. Ada 4 kan? Type dekat chat. Cikgu nak tengok kumpulan mana yang kita kenali sebagai patogen.
Okey, kalau tak nak tulis dekat chat, kamu sebut kat cikgu. Okey, bagus. Rabiatul dah mewakili bakteria. Tahniah. Okey, 3 lagi. Rabiatul bagi peluang kat kawan-kawan kita yang lain. Dian, Sarah, Iman. Pilih salah satu. Cikgu dah cakap itu 4 tambah 1. Virus ya? Virus, betul. Iman. Betul, Tahniah. Okey. Protozoa, bagus. Okey, yang last sekali. Alga. Aish, alga salah. Alga bukan dalam kumpulan patogen. Fungi. Okey, atau fungi. Okey. Okey, kenapa alga salah? Sebab dia tulisan baik. Dia baik. Okey, dia baik. Kenapa dia baik? Kenapa kita kategorikan alga ni baik? Ingat balik. Dia buat makanan sendiri. Okey, sebab dia membuat makanan dia sendiri. Okey, jelas? Bagus. Makna kamu ingat pembelajaran yang lepas. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok sini, mikropatogen adalah berbahaya kerana ia menyerang dan tumbuh di dalam mikroorganisma yang lain lalu mengakibatkan penyakit yang membunuh berjuta-juta orang. Okey, macam contoh kalau kita tengok yang sekarang ni yang famous dia ialah COVID-19. Okey. Okey, selain daripada manusia tu, dia juga bunuh haiwan dan juga tumbuhan. Okey. Kalau mikropatogen ni, kalau kita tengok daripada segi, okey, kita tak nak tengok lah, mungkin daripada segi menyebabkan penyakit tu adalah satu kesan yang negatif kan, satu kesan yang negatif pada organisma hidup. Tapi kalau kita fikir balik, okey, kalau Allah tak ciptakan mikropatogen ni, apa yang akan berlaku pada penduduk dunia? Apa akan berlaku? Dia akan bertambah ke atau dia akan berkurang? Kesan daripada penduduk dunia disebabkan oleh mikropatogen ni. Penduduk dunia tu akan jadi bertambah ke atau berkurang? Boleh respon kat cikgu, jangan senyap. Okey, macam contohlah kan dekat Malaysia ni, okey, ada yang kena COVID-19, okey, lepas tu okey, meninggal dunia, okey. Jadi dia akan menyebabkan apa? Penduduk bumi tu dia makin bertambah ke atau dia akan berkurang? Berkurang. Okey, berkurang. Okey, setuju. Cikgu setuju. Okey. Baik atau tidak baik kalau dia kurangkan penduduk dunia tu? Tak. Kenapa tidak? Cuba buat, kalau katakan okey, manusia ni kan dilahirkan daripada zaman Nabi Adam, okey, dia tak ada sakit, tak ada apa, okey, cuma maut je lah, maut yang okey daripada Allah tu akan tarik nyawa dia tu, itu je yang cara dia mati. Okey, kamu rasa apa akan berlaku pada bumi tu kalau tak ada mikrob ni? Faham tak apa cikgu nak masukkan ni? Penduduk bumi akan bertambah, betul? Setuju? Okey. Kalau bertambah, apa akan berlaku? Kalau penduduk bumi ni bertambah, apa akan berlaku? Okey, kalau penduduk bumi ni terlampau banyak lah. Macam contoh, kat sekolah kita ni, sekarang pelajar ada dalam 500. Tiba-tiba satu sekali masuk sampai 1,000, 2,000 orang masuk dalam sekolah kita ni. Okey, apa akan berlaku? Sesak. Okey. Okey, jadi padat. Betul, betul. Okey. Okey, jadi kalau sesak, okey, padat, okey, dia akan menyebabkan apa pada bumi atau biosfera tu? Sumber makanan akan berkurang. Setuju? Setuju. Okey, jadi kalau kita tengok daripada perspektif yang lain, mikropatogen ni baik atau tidak baik? Baik. Baik. Okey, jadi kat situlah kritis pemikiran kamu tu, kamu kena jelas
tentang penggunaan mikrob ni. Okey, ada satu masa dia baik, ada satu masa dia tidak baik. Okey, jelas? Okey, itu yang paling penting Okey, sebab yang penting sekarang ni kita kena faham, sebab kita kena berfikir sampai ke tahap pemikiran yang sangat tinggi dalam kebat Okey, kita tengok yang seterusnya ialah aplikasi mikroorganisma dalam kehidupan harian. Okey. Yang pertama, kalau kita tengok bidang yang kita akan fokuskan 3. Okey, ini sikit je. Sebenarnya kalau peringkat KBSM tu dulu banyak lagi sebenarnya. Okey, jadi kamu akan fokuskan 3. Okey, yang pertama kita akan tengok tentang perubatan. Okey, kemudian kita akan tengok tentang pertanian. Okey, dan akhir sekali kita akan fokuskan kepada perindustrian. Okey, kita tengok bidang perubatan. Okey, yang pertama sekali bila kita sebut bidang perubatan ni, biasanya kita akan fokuskan, salah satu dia ialah antibiotik. Okey, antibiotik. Okey, pernah dengar tak antibiotik? Pernah dengar atau tidak? Okay. Pernah. Dia kena cergas sikit lah cakap tu. Okey. Okey, kat mana selalu kita jumpa antibiotik ni? Pernah dengar? Bagus. Cikgu. Okey. Okey, kat mana selalu kita jumpa? Selalu apa doktor akan beritahu tentang antibiotik ni? Klinik. Klinik, betul. Bagus. Okey. Okey, selalu apa dia cakap pasal antibiotik? Okay, kalau kita demam, doktor akan bagi ubat demam, lepas tu dia bagi antibiotik. Okey, kenapa dia bagi antibiotik? Apa dia akan cakap pada antibiotik tu? Okey, kamu bila dapat antibiotik ni, apa yang kamu kena buat? Apa yang kamu kena buat? Makan memang kena makan lah. Tapi apa, ada satu ayat yang doktor akan selalu cakap? Atau farmasi dia cakap? Apa dia akan cakap? Makan dalam tempoh yang dah tetap. Okey. Okey, tak berapa tepat dah betul. Okey, biasanya doktor akan cakap apa? Makan sampai habis, betul? Setuju? Setuju atau tidak? Betul. Okey. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu tulis dekat chat tu. Berapa orang bila dia demam dia tak pernah habiskan antibiotik? Kita ada tak ramai ni kita kat sini ni. Tulis kat dalam chat. Berapa orang yang tak pernah habis? Dia rasa dia dah sihat, lepas tu dia tak nak ambil dah ubat demam. Ubat demam okey kamu tak ambil, tapi antibiotik sebenarnya kamu kena ambil. Okey, kena habiskan. Okey, kenapa? Mengapa? Okey, berapa orang yang kat sini tak pernah habiskan antibiotik? Okey, Iman. Okey, yang lain? Dian pernah habis Sarah? Syaira? Siapa lagi cikgu tak sebut tu? Rabiatul. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, okey, biasanya kalau siapa yang tak habis ni, sebab kita tahu dia boleh mendatangkan kesan pada tubuh badan manusia. Okey, sebenarnya. Okey. Okey, sebab apa? Kalau kita tak makan antibiotik ni, maknanya kita tidak membunuh mikropatogen tadi yang ada dalam tubuh badan kita tu. Okey, maknanya dia tidak mati. Okey, tidak habis. Okey, jadi maknanya dia akan jadi imun. Okey, menjadi lebih kuat lagi. Itu sebabnya bila kita tak habiskan antibiotik ni, okey, apa akan berlaku? Jadi sepatutnya demam, manusia perlu demam. Kalau manusia tak demam, dia tak akan dapat sistem imunisasi badan. Okey? Jadi kalau kita kerap demam maknanya imun dalam badan kita tu akan bertambah dan bertambah itu yang konsep dalam tubuh badan manusia tu. Okey, jadi bila kamu tak habiskan antibiotik, jadi sepatutnya kuman mikrob patogen tadi sepatutnya dia kena mati. Okey, bila kita ambil antibiotik tu, tapi
okey, bila kita dah tak ambil, jadi dia akan jadi rentan, dia akan jadi kuat dalam tubuh badan. Jadi bila kita demam sepatutnya 3 hari, jadi bertambah 4 atau 5 hari. Okey, jadi kamu kena ingat, bila kamu dah demam atau kamu tidak sihat, okey, doktor pun dia tidak semestinya dia akan bagi antibiotik tu secara terus. Okey, kalau kamu tu demam terlampau panas, mungkin dia akan bagi antibiotik. Kalau demam biasa saja, jarang dia akan bagi antibiotik. Okey, jadi kamu kena ingat bila kamu dapat antibiotik tu kamu perlu habiskan. Okey, kenapa? Supaya kita nak pastikan semua mikropatogen tu dihapuskan daripada tubuh badan kita. Kita tak nak ada tinggal satu pun mikropatogen dalam tubuh badan. Kalau tidak, okey, dia akan menjadi kuat dalam tubuh badan. Jadi akhirnya sepatutnya kita boleh sihat dalam tempoh 3 hari. Okey, tapi kita lanjutkan masa tu akan bertambah, mungkin 4 atau 5 atau 6 dan seterusnya lah. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, antibiotik, fungsi utama dia ialah membunuh dan merencatkan pertumbuhan mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Jadi kumpulan patogen tadi. Okey, biasanya kalau kita tengok yang popular ni ada 2 jenis mikrob yang menghasilkan antibiotik. Yang pertama ialah penicillin. Okey, penicillin ni biasanya kalau tak silap cikgu dia adalah daripada fungi. Okey, kumpulan fungi. Okey, streptomycin ni adalah dari kumpulan bakteria. Okey, jadi itu sebabnya kalau kita tengok antibiotik kita ni diperbuat daripada 2 jenis mikrob. Okey, penicillin dan juga streptomycin. Okey. Okey, setakat ni boleh ikut? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, jadi kita tengok penicillin. Okey, penicillin ni adalah sejenis kulat atau fungi. Ia boleh merawat penyakit yang disebabkan oleh bakteria seperti gonoria. Okey, gonoria ni adalah penyakit yang kita kenali dia sebagai penyakit kelamin. Penyakit kelamin. Kelamin ni macam contohlah kalau orang tu membuat hubungan seks secara rambang. Okey, contohlah ini orang yang buat hubungan seks lah. Okey, jadi maknanya dia akan mudah kena penyakit gonoria. Okey, itu antara contoh. Jadi dia akan menyerang pada bahagian kelamin. Okey, jadi dia perlu makan antibiotik yang diperbuat daripada penicillin, daripada kulat iaitu penicillin. Okey. Yang seterusnya yang diperbuat daripada bakteria ialah streptomycin. Okey, jadi ini adalah untuk merawat penyakit TB. Okey, TB ni adalah singkatan bagi tuberculosis bacillus. Okey, TB Okey, jadi TB ni kalau kita sebut TB ni dia akan menyerang kat bahagian mana tu? Tahu atau tak tahu? Batuk lah. Okey, batuk betul. Okey. Betul Rabiatul. Tahniah. Okey, dia akan menyerang paru. Okey, jadi hati-hati kalau ada TB ni. Okey, sebab sekarang ni sepatutnya kita dah tak boleh ada TB dah, tapi disebabkan banyak pendatang asing yang datang dekat Malaysia ni, dia membawa jenis penyakit spesies yang lain yang boleh menyebabkan TB. Jadi kena hati-hatilah. Itu sebabnya kalau kita berada di tempat orang ramai tu, cuba jaga kalau ada orang bersin dan sebagainya, kita kena pastikan lah. Tapi sekarang tak ada masalah sebab dekat Malaysia kebanyakan orang mesti pakai mask. Okey, itu antara contoh lah. Okey. Okey, ini adalah ubat yang perlu dimakan. Okey, antibiotik tu. Okey. Okey, kemudian yang kedua, yang seterusnya ialah vaksin. Okey, kita tengok vaksin. Okey, fungsi utamanya ialah menggunakan mikroorganisma mati atau dilemahkan. Okey, itu macam contohnya. Okey, saya nak tanya dengan kamu lah. Okey. Okey, selain kita ambil vaksin COVID-19 ni, okey, kamu pernah disuntik tak dengan vaksin yang lain? Ada atau tidak ada? Okey, Rabiatul. Okey, Syairah pun ada respon. Okey, betul, ada. Okey, bermulanya bila tu kita ambil vaksin? Kalau penduduk Malaysia sajalah. Ya? Baby. Okey, baby daripada berumur berapa hari? 10. Ingat tak? Okey. Okey, sebenarnya umur 1 hari tu kamu dah mula mengambil vaksin.
Okey, tapi itu adalah mengikut negara kita lah. Tapi kalau mungkin kalau orang tu lahir dekat Indonesia ke Eropah ke, kita tak tahu pula dia punya kaedah dia macam mana. Tapi di Malaysia, bayi yang baru dilahirkan biasanya hari pertama pun telah disuntik dengan vaksin. Okey. Okey, di sekolah rendah berapa kali kamu disuntik dengan vaksin? Sekali. Sekali. Okey. Pelajar perempuan sekali ke? Cuba cek balik. Okey, pelajar perempuan ada satu lagi ialah HPV kan. HPV di sekolah, cikgu rasa di sekolah menengah pun ada HPV lagi tambahan. Dia berbeza dengan orang lelaki. Okey, HPV tu ialah untuk mengelakkan kanser dan sebagainya Okey, itu orang perempuan, kanser pangkal rahim. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, yang ini saya nak kamu take note sebagai selalu keluar dalam SPM lah. Biasanya dia akan tanya definisi tentang apakah yang dimasukkan dengan vaksin, iaitu mikroorganisma mati atau yang telah dilemahkan. Okey, jadi biasanya vaksin ni akan disuntik ke dalam badan seseorang untuk merangsang penghasilan antibody. Okey, biasanya vaksin digunakan untuk mencegah penyakit TB, demam campak dan juga beguk. Okey, beguk beguk ni macam goiter lah yang dekat bahagian leher tu. Okey. Jadi kalau kita tengok vaksin ni sebenarnya kalau kita tengok daripada segi dalam graf okey kejap cikgu pakai pen ni kejap. Okey, macam contoh dalam graf. Okey, yang ni graf. Boleh nampak tak cikgu punya graf tu? Nampak. Okey, jadi mula sekali kalau kita tengok macam contoh orang tu. Katakan dia tak ambil vaksin. Okey, dia tunggu serangan penyakit sahaja. Okey, jadi bila dia mula tak ada apa-apa dalam tubuh badan dia. Jadi bila diserang oleh penyakit kat dekat sini, jadi barulah dia punya sistem imunisasi tu, antibody dia akan meningkat. Lepas tu dihasilkan meningkat. Lepas tu dia akan turun balik. Lepas tu ada serangan penyakit lagi kat sini. Baru naik balik dan seterusnya. Ada serang lagi penyakit kat sini. Dia dah turun balik sampai seterusnya. Naik balik. Itu antara contoh. Ini ialah serangan penyakit, demam dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok dalam sistem imunisasi mengambil vaksin, jadi sebenarnya Malaysia telah menjadualkan pengambilan vaksin ni bermulanya kamu lahir sampailah kalau tak silap cikgu kamu berumur 15 tahun. Ni kalau tak silap cikgu. Tingkatan 3 dah injek belum? Pernah injek tak? Ni 15 tahun. Jadi kerajaan kita ada letakkan paras imunisasi bagi rakyat Malaysia tu. Jadi itu sebabnya kamu disuntik berulang-ulang kali dengan vaksin-vaksin daripada mikrob yang telah dilemahkan pelbagai jenis. Jadi dia naik, turun, sampailah satu tahap. Last kali tu kamu sampai lebih. Jadi bila lebih kat sini sebenarnya kamu telah mencapai tahap imunisasi yang baik. Kalau macam kita nak tunggu serangan penyakit sampai bila pun dia tidak akan capai tahap yang boleh kita katakan orang ni mempunyai sistem imunisasi atau imunisasi yang sangat baik dalam tubuh badan. Faham? Jelas kegunaan vaksin ni? Jelas. Jadi cikgu syorkan juga bila satu hari nanti bila kamu dah bekerja, boleh sebenarnya kamu continue untuk ambil vaksin lah. Jadi itu antara contoh supaya kita dapat tingkatkan tubuh badan kita daripada serangan penyakit. Tengok ibu mengandung pun perlu ambil vaksin dan sebagainya. Kita tengok yang contoh yang seterusnya. Bila kita sebut insulin.
Insulin ni ialah sejenis bakteria atau kulat yang telah diubah suai secara genetik. Jadi beberapa jenis enzim yang digunakan untuk diagnosis penyakit seperti aras gula. Okey, bila kita sebut aras gula ni kita melihat penyakit apa tu sebenarnya? Diabetes. Diabetes. Okey, nama dalam bahasa orang layman, orang biasa. Penyakit apa tu diabetes? Kencing manis. Ya, betul. Kencing manis. Okey. Okey, jadi kalau kita tengok mencegah penyakit diabetes mellitus, okey, melalui kawalan aras gula dalam badan. Okey, kamu dah belajar masa di tingkatan 4 dulu. Siapa yang menghasilkan insulin ni? Kelenjar mana yang menghasilkan insulin? Agak-agak kelenjar mana yang menghasilkan insulin? Okey, kelenjar mana? Insulin ni siapa yang hasilkan ni? Kalau dekat kelenjar manusia. Dalam sistem endokrin. Ingat tak lagi sistem endokrin? Ingat tak? Ingat. Okey. Insulin ni siapa, kelenjar mana keluarkan? Okey. Okey, cikgu bagi clue kat sini. Bermula dengan huruf P. Pancreas. Okey, pankreas. Okey, pankreas tu yang berbentuk macam daun. Okey. Itu yang penting. Okey, kalau pankreas kita tidak berfungsi dengan baik, insulin yang dihasilkan akan berkurangan. Jadi paras gula dalam tubuh badan manusia dia akan meningkat. Okey, setakat ni jelas Okey, jadi kita tengok insulin ni. Okey, tujuan dia ialah mencegah penyakit diabetes mellitus melalui kawalan aras gula dalam badan. Okey, ni biasanya lah. Okay, kalau gula ni terlampau banyak dalam badan, dia boleh menyebabkan kekejangan. Okey, kekejangan. Okey, badan manusia tu boleh kejang dan sebagainya. Okey. Ni biasanya kalau sampai satu tahap dekat bahagian perut juga boleh disuntik dengan insulin. Okey, kita tengok yang seterusnya ialah vitamin. Okey, dihasilkan oleh bakteria dan kulat. Okey, fungsi ialah melindungi sel-sel badan daripada kerosakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Okey, dah belajar radikal bebas? Masa tingkatan 4 dah belajar tentang apakah yang dimasukkan dengan radikal bebas? Dah. Dah Cikgu harap kamu faham kan radikal bebas tu? Dia merujuk kepada apa tu? Ingat ke tak ingat? Kalau cikgu sebut radikal bebas ni, dia merujuk kepada apa tu? Apa dia Dian? Cikgu tak berapa dengar Dian. Cakap je, tak apa. Buat silap. Yang penting kan cikgu kata jangan takut buat silap dalam kelas. Radikal bebas ni merujukkan kepada apa sebenarnya? Okey, dia sebenarnya kalau kita sebut radikal bebas ni, dia akan merujuk kepada pasangan, dia merujuk kepada elektron lah. Okey, maknanya dalam dalam orbit atau dalam petala tu ada satu elektron yang bebas, dia tak ada pasangan. Jadi terpaksa apa yang akan dia buat? Dia akan melekat kepada elektron yang lain supaya dia menjadi seimbang. Itu yang menyebabkan kerosakan atau menyebabkan sakit pada tubuh badan, radikal bebas. Okey, jadi cikgu nak kamu review balik apa yang dimasukkan dengan radikal bebas. Okey, jadi kita tahulah contoh-contoh radikal bebas ni apa contoh dia? Apa contoh dia? Bagi cikgu contoh. Boleh tak? Haba. Okey. Okey, tak berapa tepat tu Sarah. Okey, kalau radikal bebas ni contohnya bahan-bahan pencemar. Okey, contohnya macam asap. Okey, macam contohnya asap lah, tak kisahlah, keluar daripada kilang, okey, daripada kenderaan, okey, dan sebagainya lah. Okey, macam contoh kalau kamu makan bahan-bahan kimia, okey, dan sebagainya terlampau banyak, okey, itu semuanya banyak kandungan radikal
bebas. Jadi benda yang banyak radikal bebas ni biasanya dia akan menyerang pada tubuh badan manusia. Okey, jadi kita nak pastikan radikal bebas ni kurang dalam tubuh badan manusia. Jadi untuk mengatasi radikal bebas ni apa yang kita perlu buat? Makan vitamin. Okey. Yang paling baik sekali kita makanlah yang segar, contohnya buah-buahan, sayur-sayuran, dan sebagainya. Okey, boleh ni? Faham? Ya, ini banyak sikit fakta Okey. Okey, yang seterusnya kita tengok fungsi yang seterusnya ialah pertanian. Okey, jadi kalau kita tengok pertanian ni biasanya kita akan fokuskan kepada dua, iaitu bakteria dan kulat saprofit. Okey, jadi kedua-dua ni, kalau kulat saprofit ni biasanya dia gunakan untuk menguraikan tumbuhan. Okey, tumbuhan. Okey, jadi kalau bakteria ni biasanya ialah benda-benda hidup lah, macam haiwan dan sebagainya lah. Macam manusia diuraikan oleh bakteria, kalau pokok diuraikan oleh kulat saprofit. Okey, jadi kenapa? Sebab dia nak uraikan komponen-komponen kompleks tu menjadi lebih ringkas. Okey, kenapa setiap benda yang kompleks ni perlu diringkaskan? Boleh respon kat cikgu tak? Apa tujuan utama dia? Macam contohlah kita ambil protein, daging, kita kunyah, kita makan dan sebagainya. Lepas tu masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Okey, kemudian dekat usus kita tu ada asid, uraikan lagi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Jadi asid amino. Jadi sama juga dengan tumbuhan pun. Tumbuhan tak boleh ambil nitrogen bulat-bulat. Jadi dia perlu diubahkan kepada bentuk nitrat. Okey, jadi ini antara contohlah kegunaan bakteria dan juga kulat saprofit. Okey, kita tengok pula yang seterusnya ialah bakteria pengikat nitrogen. Okey, jadi kalau kita tengok bakteria pengikat nitrogen ni sebenarnya dia ada dalam tumbuhan yang kita kenali pada bahagian akar itu ialah tumbuhan legium. Okey, ni cikgu dah letak sini lah. Tumbuhan legium iaitu tumbuhan kekacang. Okey, yang menukarkan nitrogen di dalam atmosfera menjadi nitrat. Okey, jadi diambil je. Okey, maknanya legium ni, dekat bahagian akar tu dia ada dia punya bakteria pengikat nitrogen. Dia akan terus ambil nitrogen masuk ke dalam nodus ni nodul yang dalam ni ada bakteria pengikat nitrogen. Dia terus tukarkan nitrogen tu kepada nitrat. Jadi bila dah dapat nitrat ni baru boleh diambil oleh pokok. Okey, jadi itu adalah kegunaan bakteria pengikat nitrogen dalam bidang pertanian. Okey. Siapa pernah tengok orang buat tanam semula getah? Pernah tengok tak? Atau kelapa sawit dan sebagainya? Pernah tengok tak? Tak pernah. Okey, Dian tak pernah. Okey, yang lain? Okey, atau kamu pernah tengok tak bila kamu berjalan dan sebagainya, kamu lalu dekat ladang-ladang estate, pokok tu kecil, okey, lepas tu ada satu tumbuhan yang menyala dekat tanah tu. Kamu pernah tengok tak? Pernah tengok tak? Macam pokok baru tanam, lepas tu dia letakkan satu tumbuhan yang menjala dekat tanah tu. Tak pernah. Tak pernah? Oh, tak pernah Okey, jadi kalau kamu tengok, tumbuhan yang menjala ni kebanyakannya itu adalah tumbuhan yang kita kenali sebagai tanaman tutup bumi. Pernah dengar tak ayat tanaman tutup bumi? Pernah dengar tak? Tak juga. Okey, tanaman tutup bumi ni, Jadi dia akan gunakan legium ni sebagai pengganti baja. Okey, macam contoh kalau ladang kelapa sawit, atau getah, biasanya dia akan tanam tumbuhan yang menjala tu dulu. Kadang-kadang kalau siapa yang pernah pergi tu dia akan tengok ini macam buah peria, tapi dia adalah sejenis tumbuhan legium, atau yang daun-daun lebar, tapi dia menjala.
Okey, jadi ini dia akan membekalkan nitrat pada pokok yang baru ditanam. Okey, jadi yang menjalar ni kebanyakannya adalah pokok-pokok yang kita kenali sebagai tumbuhan kekacang atau legium. Okey, dan kenapa legium? Sebab apa? Dalam dekat legium tu dia ada nodus. Okey, dalam nodul, bukan nodus nodul. Dalam nodul tu ada bakteria pengikat nitrogen. Jadi bakteria pengikat nitrogen ni dia biasanya dia akan terus ambil gas nitrogen ditukarkan menjadi nitrat. Okey, jadi cikgu harap kamu faham Okey, kemudian yang seterusnya ialah kawalan biologi. Okey, jadi kawalan biologi ni kita menggunakan benda-benda hidup untuk kawal mikroorganisma yang lain. Okey, jadi kalau kita tengok yang seterusnya ini ialah contoh dia ialah biopesticide. Okey, contoh dia ialah fungi. Okey, Nomoria riley. Okey, atau bakteria Bacillus thuringiensis. Okey. Okey, virus, okey, myxomatosis. Okey, yang ini sebenarnya kalau kita tengok, okey, dia semuanya adalah benda-benda hidup, okey, atau mikrob, okey. Jadi kalau dia kena pada serangga, dia akan menyebabkan pertumbuhan benda-benda macam ni, okey, pada tubuh badan dia, akhirnya dia akan mati. Sama juga pada arnab dan sebagainya, okey. Akhirnya semuanya akan mati sebab jangkitan daripada mikroorganisma yang lain. Okey, jadi ini adalah yang kita kenali dia sebagai kawalan biologi. Okey, kemudian yang seterusnya ialah pencernaan makanan. Okey, kalau kita tengok makanan utama herbivor seperti lembu dan kambing ialah tumbuhan dan kaya dengan selulosa. Okey, bila cikgu sebut selulosa merujuk kepada apa? Kita merujuk kepada apa? Selulosa? Dinding sel kan? Betul? Betul atau tidak? Senyap Okey. Dinding sel. Okey, sebenarnya komponen yang dibina dalam pada tumbuhan tu ialah selulosa. Okey, cikgu nak tanya. Okey, yang ni mungkin agak mungkin kata jijik pun ada juga. Okey. Okey, saya nak tanya dekat kamu. Okey. Okey, semua orang pernah tengok najis sendiri tak? Pernah kan? Pernah. Okey. Okey. Jadi kalau kita tengok kat situ, okey, kebanyakan makanan yang kita ambil semuanya telah diuraikan dengan baik. Kamu perasan tak ada sayur-sayuran kalau kita makan, okey, biasanya susah untuk diuraikan. Setuju? Ada dekat najis kita. Macam contoh kalau katakan kamu makan jagung kan, kamu suka corn in cup. Okey, kamu makan jagung. Ada jagung yang kamu tak gigit dengan habis dan sebagainya, bila makan dikeluar sebagai najis pun dia akan menjadi jagung juga. Untuk jagung balik. Betul? Setuju? Setuju ke? Okey. Okey, sebab dalam usus manusia ni kita tak boleh uraikan dinding sel. Okey, kalau katakan cikgu makan kangkung, dia akan keluar pun akan jadi kangkung. Dia pelunturan dia cuma ambil enzim, dia akan ambil daripada segi zat saja, tapi daripada segi sayur-sayuran tu biasanya jarang boleh diuraikan dengan baik. Okey, itu sebabnya kalau kita tengok berbanding dengan lembu, okey, kalau kita tengok najis dia macam mana? Cair, betul? Betul atau tidak? Ke tak pernah tengok tai lembu? Pernah tengok tak? Okey. Jadi biasanya dia adalah dalam bentuk cair dan akhirnya dia akan membentuk kek kan. Tapi kalau lembu tu dia tak boleh uraikan dinding sel ni, biasanya dia akan keluar balik macam manusia tu, bentuk-bentuk tu. Jadi makna lembu tu adalah lembu yang berpenyakit. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, okey, saluran makanan herbivor mengandungi herbivor ni maknanya haiwan yang makan tumbuhan. Okey, mengandungi bakteria dan juga protozoa untuk menghasilkan enzim selulis untuk mencernakan selulosa menjadi glukosa. Jadi glukosa ni adalah sumber yang boleh diambil dalam sel lembu tadi untuk dijadikan sumber tenaga. Okey, jadi itu antara contoh pencernaan makanan bagi herbivor. Okey,
Yang seterusnya kalau kita tengok pula pada anai-anai mempunyai protozoa. Okey, jadi dalam perut anai-anai ni ada protozoa. Okey, dalam saluran pencernaan untuk mencernakan selulosa di dalam kayu kepada glukosa. Okey, nak tengok betapa hebatnya anai-anai ni. Kayu yang keras tu dia boleh makan. Okey, sebab apa? Okey, kayu yang keras tu kita tahu dia adalah dinding sel. Okey, keras dinding sel. Okey, jadi maknanya dia makan lepas tu diuraikan. Okey, pada bentuk yang lebih ringkas. Okey, itu adalah kegunaan bagi pencernaan makanan. Contoh Okey, yang seterusnya kalau bagi manusia dia berlaku pada usus besar. Okey, ada bakteria E. coli yang menghasilkan vitamin K dan B. Okey, jadi ni yang bakteria yang baik lah. Okey, bagi usus manusia yang akan diserap dan digunakan oleh manusia untuk kekal kesihatan. Okey, tapi kena hati-hati juga. E. coli ni juga ada yang berbahaya Okey, kan macam cikgu dah maklumkan itu hari, kadang-kadang ada E. coli yang berada di dalam usus kerang tu juga. Kalau kita tak masak kerang tu dengan baik, dia juga boleh mendatangkan penyakit kepada tubuh badan manusia. Okey, tapi ni bakteria E. coli yang ada di dalam usus manusia. Jadi dia menghasilkan vitamin K dan B. Okey, perindustrian. Okey, kita tengok banyak contoh kegunaan mikroorganisma ni. Okey, yang pertama kita tengok penghasilan bahan makanan beralkohol. Mikrob dia adalah yeast. Okey, proses dia ialah penapaian gula atau penapaian beras dan barley. Okey, biasanya kalau minuman beralkohol ni orang nak jadikan minuman, okey, biasanya ialah dalam bentuk biji rin. Okey, macam contohlah kalau kita orang Melayu nak buat apa alkohol, nak rasa alkohol tu biasanya dia akan menggunakan beras pulut untuk menghasilkan tapai dan sebagainya. Okey, dicampurkan dengan yeast. Okey, itu antara contohlah. Okey, kat situ sebenarnya kita ada dapat cecair alkohol pada tapai tu. Okey. Jadi hasil kalau kita tengok kat sini, biasanya campuran gula dengan yeast ni dia akan menghasilkan wine. Okey, beras dan barley ni biasanya dia menghasilkan beer. Okey, roti pula. Okey, mikrob yang membantu roti ni menjadi lembut dan sebagainya ialah yeast. Okey, penapaian gula, okey, menghasilkan gas karbon dioksida, okey, untuk menaikkan dough. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini, biasanya kalau kita makan roti, biasanya kita akan nampak banyak ruang-ruang kosong pada roti. Sebenarnya kat situ ialah tindak balas yeast, okey, membebaskan gas karbon dioksida. Jadi tujuan dia ialah untuk naikkan dough. Okey, kemudian kicap soya ialah yeast dan lactobacillus, okey, bertindak balas terhadap kacang soya, gandum dan juga air. Okey, jadi ini akan menghasilkan kicap. Okey, yang diinginilah sama ada kicap pekat atau kicap cair. Okey, cuka pula ialah kandungan yang boleh membentuk cuka ni ialah bakteria. Okey, mengoksidakan etanol kepada asid asetik. Okey, jadi cikgu nak kamu take note kat sini. Bila orang sebut asid asetik tu, itu ialah cuka. Okey, cuka. Jadi itu adalah cuka terhasil. Okey, daun teh juga memerlukan bantuan mikrob iaitu bakteria. Okey, bertindak balas ke atas daun teh. Jadi kat sini kita akan dapat rasa yang berbeza. Okey, itu antara contoh kegunaan mikroorganisma dalam industri. Okey, kalau kita tengok pula pada industri pembuatan, okey, jadi industri pembuatan ni ialah barangan lah. Okey, tadi kita tengok lebih kepada makanan, ubat dan sebagainya lah. Okey, jadi kalau kita tengok tali, benang dan kain, biasanya dia memerlukan bantuan bakteria. Okey, jadi untuk dia ialah untuk menguraikan tisu lembut dalam batang tumbuhan. Okey, hasilkan gentian kuat untuk menghasilkan tali, benang dan kain. Okey, kalau tidak nanti kalau tak ada bantuan bakteria ni, kita akan tengok, kita tahu benda tu akan jadi terlampau keras. Jadi bila adanya si bakteria ni, dia akan melembutkan tisu tersebut. Jadi kita boleh gunakan hasil tu, okey, untuk membentuk tali, benang dan sebagainya.
Okey, kemudian kalau tengok barangan kulit, okey, perlu bantuan bakteria untuk uraikan tisu lembut yang melekat pada kulit haiwan. Okey, jadi agak sukar kita untuk asingkan tisu-tisu yang melekat pada kulit haiwan tu. Kalau kita nak buang mungkin mengambil tempoh masa yang terlampau lama. Jadi kita perlukan bakteria. Okey, ini akan menanggalkan usi dengan kulit haiwan tersebut. Okey, yang seterusnya ialah pelombongan dan petroleum dan juga logam, juga perlukan bantuan bakteria. Okey, ini adalah untuk membersihkan kotoran dengan menguraikan bahan organik yang ada pada petroleum dan juga logam. Okey, jadi menghasilkan petroleum dan logam tanpa bahan organik. Okey. Okey, boleh tak sebut kat cikgu contoh-contoh organisma yang menghasilkan petroleum. Cuba bagi cikgu satu contoh. Okey, atau benda-benda hidup apa yang boleh menghasilkan petroleum. Kalau dalam peringkat tinggi kita panggil emas hitam ni ialah petroleum. Okey. Okey. Apa contoh dia? Contoh-contoh yang boleh menghasilkan petroleum ni. Boleh respon kat cikgu? Senyap lagi dah. Okey, adakah kamu bersama dengan cikgu? Adakah anda bersama dengan saya? Ya, cikgu. Janganlah senyap. Okey. Okey, cikgu nak tanya. Okey. Apa yang menghasilkan petroleum? Organisma apa yang menghasilkan petroleum? Semua organisma hidup, betul? Yang telah mati berjuta-juta tahun. Okey, lepas tu ada tindak balas, tekanan dan juga suhu. Akhirnya ia membentuk petroleum dan juga gas asli. Okey, jadi tak kisahlah kita kalau kamu nak sebut daripada dinosaur, daripada tumbuhan yang telah mati, itu semuanya adalah sumber-sumber yang membentuk petroleum. Okey, jadi menghasilkan petroleum dan logam tanpa ada bahan organik. Okey. Okey, bahan organik ni biasanya contohnya ialah karbon dan sebagainya lah. Okey. Okey, contoh. Okey, ini adalah antara contoh-contoh dalam bidang pembuatan makanan. Okey, ini kalau kamu suka ni gambar apa ni? Yang cikgu tunjuk kat sini ni. Okey, ni gambar apa tu? Ni. Gambar apa tu? Yogurt. Bagus. Okey. Yang ni gambar apa ni? Gambar apa tu? Gambar apa? Mula dengan huruf D. Dough, betul. Semua orang pernah buat kuih tak? Pernah buat kuih tak? Okey, macam ni lah bentuk dough. Kicap, ni adalah wine lah. Jadi semuanya menggunakan mikroorganisma. Okey, potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Okey, kita tengok masuk biotek. Okey, iaitu teknologi yang menggunakan organisma hidup. Jadi ingat je, bila kita sebut bioteknologi, dia mesti menggunakan organisma hidup ke mikroorganisma hidup. Okey, jadi untuk proses biologi menghasilkan barangan yang tertentu yang boleh digunakan oleh manusia dan sebagainya. Okey, jadi itu yang maksud bioteknologi. Bila kita sebut biotek, kamu kena ingat ialah menggunakan organisma hidup. Ni dia punya kata kunci dia lah. Okey. Jangan kamu buat silap pula nanti. Okey. Okey, sikit lagi. Okey, proses kejuruteraan genetik. Okey, menghasilkan enzim. Okey, jadi ini adalah ekoenzim. Okey, menguraikan lemak dan protein dalam kotoran.
okey, sebagai bahan pencuci yang mesra alam. InsyaAllah kalau kita ada masa nanti sempat, kita akan buat ekoenzim. Okey, contohnya kita akan ambil daripada sayur-sayuran, okey, daripada kulit-kulit kentang, okey, bawang, okey, dan sebagainya yang kita tak gunakan untuk sebagai sumber makanan. Yang ini kita akan buat ekoenzim sebab dia adalah menggunakan bakteria, okey. Okey, jadi dia akan gunakan sebagai bahan pencuci yang mesra alam. Okey. Okey, penghasilan dia kalau kita tengok ekoenzim ni dihasilkan daripada sisa domestik seperti kulit buah-buahan dan baki sayur-sayuran yang dienzimkan. Okey, menghasilkan sifat pembasmi kuman kerana terdapat alkohol dan asid asetik. Asid asetik ni apa tadi? Cikgu dah sebut tadi. Asid asetik apa? Cuka. Bagus. Okey. Okey, dalam ekoenzim tersebut. Okey, jadi kalau kita tengok, kalau kamu sendiri sebenarnya dia simple je, tak ada masalah pun. Kamu ada je macam contoh sayur-sayuran mak kamu masak tu ada lebih tu. Okey, kamu ambil. Okey, lepas tu kamu masukkan ke dalam botol. Okey, lepas tu kamu letak gula merah. Okey, campurkan dengan air. Lepas tu kamu biarkan dia mereput. Okey, jadi itu juga akan menghasilkan ekoenzim. Tapi syaratnya bila kamu dah nak buat tu, every time kamu kena buka penutup botol tu, buangkan gas. Okey, kalau tidak nanti tak jadi pula nanti. Okey. InsyaAllah yang ni kalau ada masa nanti kita akan buat ekoenzim. Okey, alkohol dan asid asetik dihasilkan oleh proses metabolisme bakteria yang wujud pada sisa sayuran dan sisa kulit buah-buahan atau sayur-sayuran. Okey, kat sinilah kita tengok respirasi atau metabolisme bakteria ni yang akan menyebabkan penghasilan ekoenzim. Okey. Setakat ni boleh ada apa-apa soalan? Ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, ni antara contoh kalau kamu tengok kat sini. Okey, kalau kita tengok, okey, 10 bahagian air, okey, 60% penuh. Okey, kemudian letakkan ke dalam bekas. Okey, lepas tu kita letak gula. Okey, lepas tu kita campurkan dengan sisa bahan buangan dapur. Okey, sehingga 80% penuh. Okey, kemudian tutup dengan rapat, peram sehingga 3 bulan. Okey, jadi baru 3 bulan baru kita dapat hasilkan ekoenzim. Tapi syarat dia kamu kena ingat, gas penutup tu sentiasa kena buka selama buka setiap hari untuk membebaskan gas. Okey, jadi itu adalah konsep untuk membentuk ekoenzim. Okey, ini adalah antara contoh pembentukan ekoenzim tu. Okey, ini bahan buangan. Okey, yang daripada dapur yang tidak digunakan dimasukkan. Okey, lepas tu dicampurkan dengan air, dicampurkan dengan gula merah. Okey, kemudian kita tutup. Okey, dia akan jadi bentuk 1 bulan macam ni. Bulan kedua macam ni, bulan yang ketiga macam ni. Jadi genap je 3 bulan kita boleh gunakan untuk sebagai bahan pencuci pinggan. Okey, kita boleh gunakan juga sebagai pembersih kita punya salur-salur di rumah tu. Okey, biasanya kalau kita tahu bila kita membersih pinggan dan sebagainya, lemak, minyak semuanya masuk ke dalam kita punya salur air dan sebagainya. Jadi kat situ tempatnya pengumpulan lemak. Okey, akhirnya menyebabkan kita punya paip tu akan tersumbat. Okey, jadi dengan menggunakan ekoenzim ni dia akan mereputkan pula apa yang ada di dalam salur paip tadi. Okey, kita tengok akhirnya dia akan menjadi bentuk macam ni. Cecair macam ni dengan macam ni. Okey, ni selama 90 hari, ini adalah hari yang pertama. Okey, itu adalah pembentukan ekoenzim. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, dia boleh digunakan sebagai membersihkan tumpuan minyak. Okey, kaedah biopemulihan. Okey, penghasilan dia menggunakan mikroorganisma yang telah diubah suai secara genetik. Okey, bakteria dan larutan nutrien disembur pada tumpuan minyak, akhirnya ia mengurai minyak kepada bahan yang lebih selamat. Okey, jadi penambahan baja nitrat atau baja sulfat untuk memudahkan perebutan minyak mentah oleh bakteria asli. Okey, jadi ini adalah antara kegunaan tumpahan minyak. Okey.
Okey, jadi kalau kita tengok bila ada banyak permukaan minyak di permukaan sungai ke air dan sebagainya, sebenarnya dia tidak membenarkan pertukaran gas oksigen. Jadi bila tak ada pertukaran gas oksigen, jadi mikroorganisma yang ada pada bahagian-bahagian akuatik tadi, okey, dia boleh menyebabkan kematian pada organisma hidup, okey, yang ada di dalam air. Okey, itu antara contohlah. Okey, kita tengok. Okey, jadi ini adalah antara contoh. Okey, bersihkan tumpahan minyak secara bioremediasi. Jadi dia menggunakan kaedah bioteknologi. Okey. Okey, kemudian menghasilkan bioplastik. Okey, bioplastik ni adalah plastik jenis terbiodegradasi. Okey, apa maksud terbiodegradasi? Pernah dengar atau tidak? Pernah dengar atau tidak? Terbiodegradasi. Okey, pernah. Okey, apa dia Rabiatul? Yang lain pun boleh respon. Tak nak tulis, Rabiatul ni yang bagus. Salin selalu type. Okey, yang lain? Kalau boleh, type kat ruang chat. At least cikgu tahu kamu bersama dengan saya. Okey, cepat. Apa maksud terbiodegradasi ni? Apa akan jadi pada plastik tu? Tidak boleh direpotkan. Okey, salah tu. Okey. Bahan Kalau terbiodegradasi ni ialah, okay, katakan kalau kita gunakan plastik tu ialah plastik terbiodegradasi, maksudnya plastik tu mudah mereput. Okey, faham? Iman tadi macam sipil je, tapi okey lah, boleh lah, masih tak lari daripada topik tu, tapi agak silap sikit je. Okey? Jadi terbiodegradasi maknanya dia boleh mereput sendiri. Dia plastik, tapi plastik tu boleh reput sendiri. Itu antara contoh kegunaan bioplastik. Okey, jadi kalau kita tengok proses penghasilan dia ialah mengkulturkan bakteria dalam medium yang kaya dengan medium yang kaya dengan nutrien. Okey, kemudian lama-kelamaan nitrogen akan hilang dalam medium kultur tu. Okey, dan akhirnya ia mensintesis sejenis plastik yang mempunyai hidroksil daripada asid lemak dan disimpan di dalam selnya. Okey, jadi kat sini okey, ekstrak ni boleh dibuat beg, botol dan juga kad kredit. Okey, itu adalah contoh kegunaan dia. Okey, ini adalah contoh plastik yang kita gunakan kaedah terbiodegradasi. Okey, plastik ni ialah plastik asal. Tapi bila kita biar dekat tanah, akhirnya dia mula mereput dan akhirnya bentuk macam ni dan akhirnya menjadi tanah semula lah. Okey, dalam komponen-komponen yang lebih ringkas. Okey. Okey, kemudian yang keempat, merawat sisa kumbahan. Okey, jadi mikroorganisma digunakan dalam sistem rawatan kumbahan untuk menguraikan bahan organik yang berbahaya menjadi bahan yang kurang berbahaya. Okey, bahan yang berbahaya kepada yang kurang berbahaya atau tidak membahayakan. Okey, jadi bakteria ini akan menukarkan bahan kumbahan tersebut menjadi air, karbon dioksida, garam mineral dan juga gas metana. Ingat, gas metana ni boleh digunakan sebagai gas masakan. Okey, gas metana digunakan sebagai bahan api. Okey, manakala baki sisa kumbahan yang dikering digunakan sebagai baja. Okey, itu adalah kegunaan atau untuk merawat sisa kumbahan. Okey, ini adalah proses. Kalau kita tengok kat sini, okey, ini adalah komuniti rumah. Okey, dia keluarkan najis, okey, air, okey, dia air kencing dan sebagainya masuk ke dalam saluran ni, kemudian dia akan ditapiskan dengan awal, okey, kemudian diproses ke dalam sisa kumbahan dan sebagainya, dan air itu dia akan menjadi air yang bersih dan kembali semula kepada tangki pemedapan pertama. Okey, dan kemudian buatlah tapis-tapis yang seterusnya lah. Okey, itu adalah contoh penapisan air. Okey. Okey, boleh keluarkan buku.
SC, kejap cikgu tengok. Okey, SC2. Okey, dah ada? Semua dah ada buku? Sikit je, sampai 46 slide je. Tinggal sikit je lagi. Semua ada buku depan mata, jadi saya nak kamu salin dulu, tak ada masalah. Kamu pindahkan ke dalam buku SC2 tu, kemudian pun tak apa. Okey? Okey, okey, soalan cikgu yang pertama. Okey, salin. Siapa dah siap kamu tulis dah. Okey, dah salin soalan 1. Dah siap? Respon. Iman nak cakap sesuatu tu. Okey. Dah siap? Dah. Okey, bagus. Okey, bagus Rabiatul. Yang lain? Dah, okey. Lagi? Okey, lepas ni cakap lah. Okey, Sarah dah, Iman dah. Yang boleh cakap, kalau dah ni cikgu tak tahu siapa yang sebut tu. Yang tulis okey lah, cikgu boleh nampak nama tu kat sini. Okey, semua dah Okey, nanti cikgu nak tengok jawapan masa naik sekolah ni. Buku apa kena tulis ni? Dalam buku apa? SC1 ke, SC2 ke, SC3? Okey, SC2. Okey, salin soalan ni. Nanti cari gambar raja usus. Usus besar tu. Okey, raja di sebelah menunjukkan sistem usus manusia. Usus manusia ini mengandungi sejenis mikroorganisma. Ya, kita tahu tadi. Okey, mikroorganisma ini menghasilkan vitamin B dan K. Okey, dalam usus manusia. Okey, namakan mikroorganisma tersebut. Ini pun kita dah bincangkan dah tadi. Okey. Okey, respon kalau siapa yang dah siap, tulis dah siap juga. Atau dah salin juga. Okey, dah siap? Dah cikgu. Okey, Tahniah Syaira, Iman. Yang lain? Okey, Rabiatul dah siap. Ada lagi tak tengah salin? Okey, dah salin Dah semua dah? Boleh cikgu bergerak kepada soalan yang ketiga? Boleh? Cakap dekat mic pun tak apa. Boleh atau tidak? Boleh. Okey, boleh Okey, soalan yang ketiga. Raja di sebelah menunjukkan antibiotik dan insulin yang digunakan dalam bidang perubatan. Okey, nyatakan fungsi antibiotik. Okey, yang kedua, nyatakan satu kegunaan lain bakteria dalam perubatan. Okey, selain daripada menghasilkan antibiotik dan juga hormon. Okey, ni kamu tolong cari jawapan dia. Okey, salin soalan yang ketiga. Siapa dah siap respon
Okey, semua orang dah? Dah. Okey, Iman. Yang lain? Okey, Dah. Rabiatul, Sarah, okey dah? Okey, jawapan tak ada. Okey. Cuba jawab soalan tiga-tiga tu. Okey, buat dalam buku AC2 dan siapkan. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan tak? Nak tanya? Hari ni ramai tak ada. Kita ada 5 orang je ni. Ada seorang mesej dengan cikgu sebab dia ada urusan. Okey, yang lain saya tak pasti. Okey, saya nak tanyalah, okey, kelas ni. Okey, kawan-kawan yang tak masuk grup tu, dia ada telefon atau tidak? Ada handphone tak? Boleh respon kat cikgu? Ada atau tidak? Ada. Okey, ada. Okey, cikgu ulang balik ya. Ada orang minta soalan nombor 2. Okey? Okey, Iman? Okey? Semua ada Pasti Okey, cikgu nak minta tolong. Nanti cikgu, okey, hari ni nanti Dian cikgu dah jadikan admin kan? Dian? Ya. Cikgu dah jadikan admin kan? Ke Iman? Cikgu tak silap lah. Siapa yang cikgu dah Iman jadikan? cikgu. Iman Okey, Iman. Okey, jadi hari ni cikgu nak minta tolong. Okey, saya nak minta tolong dengan Syahira, saya nak minta tolong Sarah, Rabiatul, Dian. Cikgu akan jadikan admin. Lepas tu kamu tarik kawan-kawan kamu yang beberapa orang lagi masuk ke dalam grup. Boleh atau tidak? Boleh. Okey, sebab budak pelajar kelas kita ada 18 kan? Cikgu rasa ada yang tak cukup lagi tu. Okey. Okey, Iman dah siap? Ya? Dah. Dah. Hari tu dia dah hantar dah link dekat seorang tu. Lepas tu? Lepas tu dia tak join. Dia tak nak join, dia tak nak masuk kelas. Pelajar. Tu dia cakap. Saya suruh dia masuk sebab saya tak boleh add dia. Okey, tak apa. Nanti cikgu jadikan yang ada datang hari ni, cikgu akan jadikan admin. Boleh? Tapi cikgu tak tahu nombor, cikgu rasa cikgu tahu dah kot. Okey? Okey, ada apa-apa nak tanya tak dengan cikgu? Tak ada. Okey. Okey, untuk kita punya kelas 1.1 sebenarnya cikgu ada berhutang sedikit dengan kamu amali tau. Amali cikgu tak terangkan lagi lah. Bila kamu naik sekolah nanti baru cikgu akan terangkan amali Jadi 1.1 tu ada lagi sebahagian yang kita tak habiskan lagi tu, iaitu amali. Okey, jadi kita dah habis 1.2. InsyaAllah tak ada apa halangan. Kita boleh habiskan minggu ni hari Khamis kan? Hari Khamis ke hari Rabu? Hari Rabu. Okey, hari Rabu kita boleh habiskan 1.3 pula. Jadi kesimpulannya bila PDPR ni kita dah boleh habiskan bab 1 kecuali amali sahaja. Okey? Okey, jadi tak ada apa-apa, kita berhenti di sini. Okey, insya-Allah kalau tak ada apa hal, ya ada? Apa nak tanya apa? Dia nak tanya apa? Nak tengok soalan 1 cikgu. Soalan 1. Okey. Gambar boleh imajinasi sendiri Boleh. Okey. Okey, yang lain selain daripada menyalin soalan, ada apa-apa nak tanya setakat ni boleh ikut cikgu ke? Boleh faham tak? Boleh. Boleh Faham. Okey, jadi lepas ni, jadi minggu ni kita insya-Allah tak ada apa-apa hal, kita akan habiskan kita punya bab 1. Jadi cikgu akan buat pentaksiran. Jadi hari Rabu ni cikgu akan bagi link lah pentaksiran. Okey, itu yang pertama. Okey, kemudian yang kedua,
okey, cikgu akan menanda kertas SPM. Okey, jadi cikgu akan kehilangan 2 hari lah. 4 hari bulan 4 dengan 6 hari bulan 4. Kita nak tengok macam mana. Sebab cikgu rasa kalau cikgu dah menanda, cikgu agak sukar untuk nak buat kelas. Tapi cikgu nak buat kelas tu sebelum gantikan 2 hari tu. Boleh? Boleh atau tidak? Okey, jadi insya-Allah lah kalau tak ada halangan, kita tengoklah dalam minggu ni ke kita akan cuba habiskan kelas 2 hari itulah. Okey. Jadi mana cikgu akan ada hutang dengan kamu 2 hari lagi kelas. Okey, 4 dengan 6 April. Okey, semua dah? Okey, last pusingan terakhir. Iman ada soalan nak tanya? Saya tak ada. Tak ada. Syahira? Tak ada. Okey, Sarah? Sarah? Tak ada. Tak ada. Okey, Rabiatul? Tak ada, Cikgu. Tak ada. Dian? Tak ada. Tak ada. Okey, ada yang cikgu tak sebut nama lagi tak? Semua dah sebut? Dah sebut. Semua dah sebut. Okey, jadi tak ada apa-apa lagi. Okey. Okey, jadi kita tamatkan kelas kita pada hari ini pada pukul 9.52. Okey, jadi insya-Allah kalau tak ada apa hal, okey, cikgu akan uploadkan ke dalam YouTube. Kamu tengok je lah secara ulang-ulang. Okey, secara berulang-ulang sampailah kamu faham. Okey, boleh macam ni kaedah dia kalau cikgu buat ni, masukkan ke dalam YouTube kemudian kamu tengok balik atau tak perlu? Boleh. Boleh okey, jadi cikgu rasa yang itu yang terbaik lah sebab cikgu tahu dalam kelas PDPR ni tak semua boleh masuk. Okey, jadi dengan adanya YouTube tu kamu boleh tengok secara berulang. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum. Okey, jaga diri baik-baik. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih. Terima kasih, Cikgu. Okey, terima kasih sama-sama.